billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya serta izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan keizinan untuk kita terus bernafas, untuk kita terus bergerak, untuk kita terus bekerja di atas muka bumi Allah ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk kita menghambakan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan ini menjadi ganjaran pahala ibadah buat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita di dalam edisi 9 Februari 2022 bersamaan 7 Rejab 1443 Hijriah. Hari ini hari Selasa, hari Rabu, maafkan saya. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, membuka jalan seluas-luasnya pintu rezeki buat kita semua dan juga diberikan kita keselamatan serta kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, pada hari ini, sidang penonton sekalian, kita akan teruskan lagi perbincangan kita menerusi silibus fiqh kita. Dan menariknya, tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini merupakan satu tajuk yang cukup diminati oleh golongan lelaki khususnya dan juga cukup dipantangi ataupun cukup dipantang oleh golongan-golongan hawa ataupun wanita, iaitu tajuk yang berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Ini juga sentiasa menjadi hujah bagi para lelaki ataupun pria di luar sana, iaitu di mana Allah SWT menyebut fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', yang bermaksud nikahilah kamu wanita-wanita daripada kalangan kamu itu 2, 3 ataupun 4. Ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini menerusi topik iaitu fiqh poligami. Jadi semestinya ada hukum hakam di sebalik poligami. Jangan kita hanya cepat mengatakan bahawa poligami ini satu sunnah sebagainya, sebab ada banyak hukum hakam yang perlu kita patuhi terlebih dahulu, terutamanya buat para lelaki dan juga insya-Allah sebagai ilmu khususnya buat para wanita. Mudah-mudahan selepas ini tidak lagi menjadi perdebatan di luar sana di antara kaum lelaki dan juga kaum wanita. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap soalan daripada sidang penonton sekalian, bersama dengan kita pada pagi ini salah seorang ahli panel kita yang ahli di dalam bidang fiqh ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Uthman kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah ceria insya-Allah. Tajuk pada pagi ini pun kita nak bincangkan dengan aura yang ceria insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-88-1677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kami daripada barisan kru produksi cukup menghargai sekiranya sidang penonton sekalian hanya menanyakan satu soalan. Supaya apa? Supaya kita boleh untuk meraihkan lebih banyak persoalan daripada sahabat-sahabat kita di luar sana. InsyaAllah. Jadi sahabat sekalian, untuk permulaannya ni seperti biasalah. Kita nak tahulah dengan lebih lanjut terlebih dahulu berkaitan dengan apakah sebenarnya Doktor maksud di sebalik poligami. Silakan Doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Luqman dan juga para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu untuk kita membincangkan satu topik yang berkaitan dengan fiqh poligami, iaitu memahami apa itu poligami. Dan dalam bahasa Arab disebut sebagai ta'addud az-zawjat, iaitu poligami dia merujuk kepada seorang lelaki yang mempunyai lebih daripada seorang isteri. Itu poligami. Dan kebiasaannya macam yang disebut juga tadi, topik poligami ni kadang menarik bagi orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki seronok. Macam orang biasanya orang akan teringat cerita P. Ramlee lah. Hai senangnya dalam hati kan. Dunia anak yang punya madu kan. Tiga. Madu tiga. Dan ia merupakan sesuatu yang kadang-kadang ngeri bagi seorang wanita. Namun begitu tak dapat dinafikan ada juga wanita yang sanggup mencari pasangan untuk suaminya. Ada je macam tu. Jadi ada pelbagai persepsi lah tentang poligami. Cumanya kalau tengok dalam madu tiga tu, ada juga perkara-perkara yang tak pernah tepat. Betul. Mesti pandai pembohong, mesti pandai pembera. Ini salah konsep. Ini konsep yang bercanggah dengan hukum syarak. Jadi apapun, kalau kita lihat kepada poligami ini, sebenarnya ianya dibenarkan di dalam ajaran Islam untuk memenuhi keperluan manusia, memenuhi fitrah manusia. Bahkan kalau kita lihat sebelum kedatangan Islam pun, poligami itu sudah diamalkan. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Ibn Umar anna Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi aslama wa lahu 10 niswah fil jahiliyah fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyar arba'an minhunna, iaitu diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang ni nama dia Ghailan Al-Thaqafi bin Salamah Al-Thaqafi. Dia masuk Islam. Dalam zaman jahiliyah dia ada 10 orang isteri. Itu dia. Zaman jahiliyah dia tidak ada had kan, ikut suka aja. Ada yang 8, ada yang 10. Lalu dia masuk Islam dan isterinya turut masuk Islam bersamanya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi memerintahkan dia untuk memilih 4 sahaja. Ayatakhayyar arba'an minhunna. Jadi maknanya dia boleh pilih 4 saja. Maknanya Islam sahaja datang untuk menghadkan bilangan supaya apa? Supaya dapat memenuhi keadilan. Itu. Jadi maknanya di situ poligami itu sebenarnya sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu jalan penyelesaian, bukan kepada semua orang tapi kepada orang yang memerlukan perkara tersebut. Sebab itu kita hari ini berada dalam 2 persimpangan. Ada yang pertama, golongan yang menolak poligami secara total. Semangat sangat ni dia tolak. Bila dia tolak hukum Allah Taala. Sangat-sangat bahaya. Yang keduanya, orang menerima secara total yang dia tidak mengira peraturan-peraturan, sedangkan Allah sebut fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Boleh kahwin, tetapi kalau kamu takut tidak boleh berlaku adil, maka cukup dengan satu. Maka di situ kita lihat bagaimana fiqh poligami ini, pemahaman poligami ini penting supaya apa? Supaya Islam yang bersifat adil itu dapat dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Sama ada monogami ke poligami ke, ianya berlaku di atas dasar mawaddatan warahmah, kasih sayang, belas kasihan dan membawa kebaikan kepada keluarga itu sendiri. Itu sebagai mukadimah lah. Jadi sebetul sekalian, itulah dia satu penerangan awal untuk kita bersama kena faham bahawa
Walaupun tajuk ini cukup digemari oleh golongan-golongan lelaki khususnya dan juga ditakuti oleh golongan wanita, namun di sebalik poligami itu ada hikmah yang tersembunyi yang insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama pelajari tentangnya. Jadi sahabat sekalian, untuk agenda berikutnya Ustaz, kita nak raikan soalan pada penonton, boleh Ustaz? Boleh. Insya-Allah. Jadi soalan yang pertama ini daripada saudari Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Naim serta semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hikmah dan tujuan poligami dalam Islam? Apakah yang menyebabkan harus atau wajib bagi seorang suami itu untuk berpoligami? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada penonton kita, sahabat kita di Facebook ya. Apakah hikmah poligami? Dia sebenarnya setiap perkara itu ada hikmah dia. Ada kebaikan dia. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Tetapi apa-apa juga yang ada dalam hukum syarak itu, ia memberi kebaikan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat sebelum ini, bila mana manusia itu tidak dibenarkan poligami, kadang-kadang ada orang yang dia tak cukup seorang. Itu fitrah manusia. Kan? Dan kalau kita tengok pada hari ini pun, sejarah menyaksikan bagaimana mereka yang menolak poligami, mereka ada mistress, perempuan simpanan. Banyak berlaku di barat, kononnya monogami kan. Akhirnya berlaku kepincangan, berlaku kerosakan. Hak-hak wanita itu diabaikan, mereka seolah dijadikan sebagai barang dagangan saja. Tidak ada hak. Jadi sedangkan Islam ini, dia meraihkan fitrah. Maknanya bila mana keperluan itu wujud, maka perlu dilaksanakan dengan betul. Supaya hak-hak itu dapat dilaksanakan, tanggungjawab itu dapat dilaksanakan. Dan juga dapat menghalang seseorang itu daripada terjerumus dalam perkara yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Jadi lebih baik berpoligami daripada macam kita sebut tadi, menyimpan wanita, perempuan simpanan dan sebagainya, sebagaimana yang banyak berlaku pada hari ini. Jadi itu. Yang kedua, kita lihat supaya wanita ini diberikan hak mereka sesuai dengan kedudukan mereka, dan juga diberikan juga hak untuk mendapatkan zuriat. Sebab kadang-kadang perkahwinan tidak mendatangkan zuriat, namun begitu dengan poligami itu juga dapat mengatasi masalah tersebut. Dan juga kalau kita lihat juga antara hikmahnya, kalau kita lihat kadang-kadang berlaku peperangan sebagai contoh. Dalam Perang Dunia yang kedua, lebih kurang kalau kita baca sejarah lah, tak silap saya lebih 20 juta lelaki mati. Allahuakbar. 20 juta. Makin berkurang kan? Jadi siapa yang nak tanggung ni? Kan? Maka dengan sebab itu orang kata wanita semakin ramai. Tapi aku tengok statistik, lebih kurangnya kalau kat Malaysia lah. Lebih kurangnya. Memang lebih kurang. Tapi yang laki-laki banyak masuk pusat serenti, masuk penjara, tukar jantina, tidak berkualiti. Kan? Jadi yang tinggal ni tak apa nak okey. Wanita ramai. Bagaimana? Adakah nak dibiarkan kita kata tidak berpasangan daripada menolak poligami sampai dibiarkan mereka itu dalam keadaan tidak merasai nikmat perkahwinan dan juga mendapat zuriat sebagaimana yang dibenarkan di dalam hukum syarak. Maka dengan sebab itu poligami juga dibenarkan. Sebab apa? Antara lain untuk mengembangkan zuriat, untuk mendapatkan anak-anak dan didik anak yang soleh yang seterusnya. Anak itu juga akan dapat memberi kebaikan kepada ibu bapanya. Itulah konteks hikmah. Banyak hikmah sebenarnya, kita sebut beberapa perkara ajalah. Cuma yang ditanyakan jadi juga bagaimana dalam keadaan apakah harus dia kata atau wajib? Nanti kita jawab lepas ni. Jadi untuk jawapannya sama ada harus atau wajib seorang lelaki tu untuk berpoligami tu, kita nak tunggu sebentar. Jadi saudara sekalian, kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah kembali memeriahkan Taman-Taman Syurga pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga menerusi majlis ilmu ini menjadi perintis kepada pertemuan kita di syurga ataupun taman syurga yang hakiki, yakni di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedang betul sekalian, masih lagi kita membincangkan topik berkaitan dengan fiqh poligami. Seperti biasa, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini, dan juga kita tadi masih lagi ada berhutang satu soalan daripada Puan Masrifah Nur Jama'in kita, iaitu berkaitan dengan apakah yang menyebabkan hukum berpoligami seorang suami ini boleh menjadi wajib ataupun harus. Doktor, silakan. Baik, terima kasih. Lanjutan kepada persoalan yang dikemukakan tadi, iaitu apakah wajib poligami? Tidak. Dia hukum asalnya adalah harus yang kata poligami ini. Namun ia boleh menjadi sunat, boleh menjadi makruh, boleh menjadi haram. Mengikut situasi ataupun keadaan yang berpoligami tersebut, ikut dia punya keperluan. Dan macam mana boleh jadi sunat? Boleh jadi sunat apabila seorang lelaki itu memerlukan isteri yang lain. Contohnya, dia tak cukup seorang isteri, contohnya. Kehendak dia agak luar biasa. Ataupun isterinya tidak dapat mendapat zuriat. Ataupun isterinya sakit. Sebagai contoh, ada perkara-perkara yang menyebabkan sedemikian. Dan dia mampu berlaku adil. Itu penting tu, itu paling penting dalam konteks poligami itu. Maka itu dia mendatangkan maslahah, kebaikan. Maka itu hukumnya adalah sunat sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka itu berpoligami. Yang kedua, dia boleh pergi kepada makruh. Makruh ni maknanya apa? Kalau dia bukan kerana keperluan tapi hanya nak seronok aja. Menambahkan keseronokan semata-mata, sedangkan dia pun tak pasti boleh berlaku adil ke tidak ni. Jadi maknanya dia sendiri syak pada diri dia, boleh tak boleh ni. Just nak seronok, tidak lebih daripada itu, maka hukumnya adalah makruh. Dan yang ketiganya, boleh pergi kepada haram kalau dia memang tidak mampu. Dia memang tak mampu tapi nak buat juga, maknanya dia akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Dia bukan sekadar memudaratkan diri dia sebab dia tak mampu, dia juga akan memudaratkan orang lain, memudaratkan isteri, memudaratkan anak-anak dan seumpamanya, maka ia adalah jadi haram. Jadi itu hukumnya itu disebut oleh para ulama sebagaimana disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan sedemikian. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi hukumnya tidaklah wajib. Ingat tu, hukum asalnya adalah harus dan boleh berubah kepada sunat, makruh ataupun haram. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Masrifah Nur Jama'in kita. Jadi jom ayuh bersoalan untuk soalan berikutnya. Kita neraikan soalan daripada Puan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan poligami sebagai strategi dalam dakwah baginda? Dan soalan kedua, bagaimana cara dan sikap Rasulullah SAW berlaku adil kepada isteri-isteri baginda? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook kita yang bertanya, iaitu tentang bagaimana strategi Rasulullah SAW. Of course, sudah tentulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berpoligami itu, maka dengan sebab itu ada pengkhususan kepada Nabi SAW. Hanya Nabi dibenarkan untuk berpoligami lebih daripada 4. Itu untuk khusus bagi Nabi SAW. Tapi kita tidak boleh. Jadi Nabi SAW antara lain dalam konteks strategi dakwah itu, kalau kita lihat memang perkahwinan Nabi SAW ada dia punya keperluan kepentingannya. Antaranya supaya apa? Antaranya Nabi berkahwin dengan seorang isteri Nabi namanya Juwairiyah binti Al-Harith. Bapa dia Al-Harith bin Dirar merupakan ketua pemimpin Bani Mustaliq yang sangat membenci Islam. Bahkan berusaha untuk memerangi umat Islam. Memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengubah landscape dakwah tadi, yang akhirnya daripada benci, daripada musuh
pakat-pakat masuk Islam. Ni kabilah baik besar ni. Jadi maknanya di situ itu strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan juga kalau kita lihat Nabi berkahwin, selain daripada itu Nabi nak membela golongan-golongan kita kata yang mereka itu kematian suami mereka. Sebab itu Nabi SAW berkahwin janda. Hanya anak darahnya hanyalah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain contoh Nabi berkahwin isteri kedua Nabi selepas Khadijah radhiyallahu anha, Saudah binti Zam'ah. Kan? Juga sudah meningkat umur. Dengan Hafsah, dengan Ummu Salamah, yang mana kematian suami mereka. Jadi ini lebih kepada untuk menjaga kebajikan dan juga membela anak-anak yang ditinggalkan, anak yatim dan seumpamanya. Dan itu kita lihat faktor perkahwinan Nabi SAW. Antara juga faktor yang disyariatkan. Sebagai contohnya Nabi berkahwin dengan bekas isteri anak angkat Nabi Zaid bin Harisah kan, dengan Zainab, nak menunjukkan ianya dibenarkan dalam hukum syarak sebagai satu hukum yang tak dinyatakan. Selain pada faktor kita sebut tadi, faktor-faktor dakwah dan sebagainya. Jadi semuanya itu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kalau kita lihat bagaimana kesikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni memang paling adil. Tidak ada yang lebih adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bukan sekadar membahagikan giliran yang terbaik di kalangan isteri-isteri baginda, Nabi juga bermuamalah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sebab tu Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang melakukan kebaikan kepada keluarganya dan aku orang paling baik terhadap keluarga aku. Dan Nabi SAW pernah menyatakan, Nabi kata apa? Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembahagian aku yang dapat aku laksanakan sekadar yang aku mampu. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Janganlah mencela aku dalam perkara yang aku tak mampu, yang aku tak mampu. Maknanya Nabi dah buat yang terbaik sakat kemampuan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam konteks keadilan itu. Kecuali dalam konteks kita kata perasaan, itu Nabi memang tak mampu. Itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. InsyaAllah. Jadi semua sekalian, itulah dia punya orang kata kunci dia tu adalah untuk bersikap adil. Jadi saudara sekalian, kalau kita ni mungkin ada di antara kalangan penonton kita ni yang ada hasrat untuk berpoligami tu, nak tahu contoh terbaik tak bukan adalah apa yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan daripada Puan Sarah Rasid Cik kita sebelah tadi. Jadi kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya dengan meraihkan pemanggil di talian, iaitu Tuan Haji Tukinon kita. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Tukinon? Baik. Saya minta doakan baik. Sini cuaca baik, sana pun saya doakan. Alhamdulillah, sama-sama. InsyaAllah. Dan Dr. Suki Osman. Ya, silakan soalan pagi ni Haji Tukinon. Soalannya begini Ustaz. Ini satu hamba Allah. Dia mampu bagi nafkah batin, tapi nafkah zahir dia kurang sebab dia ni tak berapa kerja lah, harta tak ada. Tapi dia nak berpoligami dengan seorang yang banyak harta, boleh menampung dia. Maknanya perbelanjaan dia tanggung oleh bini. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz, orang yang macam ini boleh berpoligami ke tidak Ustaz? Daripada dia tercebur dalam zina. Jadi saya nak minta pandangan. Maknanya kalau boleh, orang ni berpoligami dengan tak ada kemampuan, maknanya harta tak ada, tapi dia nak kahwin juga Ustaz. Itu saja soalan ni ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Haji Tukinon kita atas satu soalan yang menarik berkaitan dengan kahwin dengan isteri kedua. Isteri kedua ni pula yang menanggung isteri suami yang tidak mampu ni. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Haji Tukinon, pemanggil setia. Tanyalah Ustaz. Jadi seorang yang tidak mampu, ini persoalannya ni, bila tidak mampu, bagaimana dia nak menanggung nafkah? Sebab apapun nafkah tetap daripada suami. Itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Kalaulah dia mengharapkan kepada isteri dia, tengah sayang okeylah. Tengah sayang okey. Tengah gaduh diungkit balik habis daripada 1 sampai maka itu juga bercanggah dengan fitrah sebenarnya. Maka dengan sebab itu
adanya undang-undang ya untuk pelaksanaan poligami ini, mahkamah akan lihat ada setengah kes isteri dah izin. Isteri dah izin, bagus ni. Bukan senang dapat izin isteri ni, izin. Tapi mahkamah tolak. Sebab mahkamah tolak, walaupun isteri izin, tetapi apabila dia tidak layak. Dia tidak layak. Jadi maknanya bila seumpama itu mahkamah menolak kerana dia boleh mendatangkan kemudaratan. Kecuali lah kalau kita lihat dalam kes-kes tertentu yang dibenarkan juga oleh hukum syarak apabila kedua-duanya bersetuju. Ada juga kes yang suami tak apa nak cukup, tetapi apabila isteri yang sanggup membantu, yang memberitahu dia nak melepaskan kita kata hak dia untuk menuntut nafkah tertentu semata-mata untuk berkahwin sahaja, setelah dipertimbangkan, maka di situ berkemungkinan sekiranya boleh mendatangkan maslahah, maka barulah dibenarkan. Jadi sebab itulah pentingnya itu adanya kita kata mahkamah yang akan menentukan layak atau tak layak, bukan ikut suka begitu saja. Nanti akan kita takut berlaku kemudaratan. Jadi itulah dia peranan institusi kehakiman syariah kita, di mana itu yang akan memberikan kata putus sama ada seorang lelaki itu boleh untuk berpoligami ataupun tidak. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan daripada Haji Tukinan kita. Kita nak beralih dengan pemanggil berikutnya, Tuan Ismail Mak Isa kita yang talian. Assalamualaikum Tuan Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Apa khabar Ismail pagi ni? Alhamdulillah sihat Ustaz. Silakan soalan pagi ni. Soalan saya begini Ustaz, nak tanya, apa hukum jika isteri melarang suaminya untuk berpoligami? Itu je lah soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu soalan yang menarik berkaitan dengan apa hukum isteri tak bagi suami untuk berpoligami, dan tambahan sedikit doktor. Apa pula hukum yang sekiranya dalam contoh nombor 3 tadi menipu untuk mendapat tanda tangan daripada isteri ni, boleh ke doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Cik Ismail kita. Baik. Jadi persoalan yang berkaitan dengan isteri melarang. Jadi kita kena lihat larangan itu di atas dasar apa. Kalau larangan itu di atas dasar menolak poligami, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak dibenarkan. Kan? Apatah lagi kalau memangnya suaminya tidak ada apa-apa masalah sekalipun, tak ada masalah apa, boleh berlaku adil dan sebagainya. Namun begitu, tidak ada masalah juga untuk isteri melarang dalam konteks menasihati suami dia, sebab dia lebih mengetahui bagaimana keadaan suami dia. Nak bagi nafkah pun tak cukup, dia pula duk sponsor tiap-tiap bulan, kan? Dia pula duk top up ihsan daripada dia, tiba-tiba nak tambah lagi. Macam mana? Jadi maknanya sebagai isteri dia ada hak untuk bersuara. Dalam konteks dalam ajaran Islam, Allah Ta'ala menyatakan wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, iaitu bermusyawarah dalam satu perkara yang diulas oleh Ibn Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir menyatakan bahawa ianya bukan sekadar melibatkan dalam perangnya, walaupun ayat itu bermusyawarah dalam perang, tetapi ia juga melibatkan segala urusan kita di atas dunia ini, termasuk dalam urusan perkahwinan ini. Jadi kalau suami isteri ada hak juga untuk menyatakan pandangan, dia lebih kepada menasihati sekiranya suaminya memang tidak layak ataupun ada masalah-masalah yang tertentu. Jadi larangan itu kita kena lihat larangan itu sekadar mana. Adakah larangan menolak hukum Allah Ta'ala? Itu tidak bolehlah. Sebab hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu perkara yang disyariatkan. Tetapi kalau larangan itu lebih kepada dia mengetahui bagaimana keadaan suaminya, dia tidak setuju, maka itu hak dia. Tidak ada masalah. Jadi menasihati tak ada masalah. Yang penting yang tak dibenarkan sekiranya menolak secara total poligami itu sendiri. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan daripada Tuan Ismail kita. Jadi sebelum sekalian, banyak lagi kita nak bincangkan berkaitan dengan fiqh poligami. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah,
kembali kita memeriahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang betul sekalian, kita masih lagi di dalam silibus fiqh membicarakan topik yang cukup diminati ramai, iaitu berkaitan dengan fiqh poligami. Mudah-mudahan apa saja yang kita pelajari pada pagi ini membuka mata dan juga hati kita berkaitan dengan isu yang panas, sentiasa panas apabila dibincangkan, iaitu berkaitan dengan poligami. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, ada soalan ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita dari segenap benua, daripada segenap dunia yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk kita sama-sama sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan fiqh poligami ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita tekan butang kongsi itu, kita sebarkan kepada seberapa ramai yang boleh untuk sama-sama mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi ayuh kita nak raikan soalan berikutnya, Doktor, daripada Facebook juga, daripada Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana atau apakah peranan seorang isteri dalam membantu suaminya yang ingin berpoligami, serta bagaimanakah prosedur permohonan poligami? Mohon penjelasan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Seorang yang bertanya berkaitan dengan isteri yang nak tolong suami berpoligami, Doktor. Silakan. Baik, terima kasih. Bahagia suaminya tu. Bahagia. Bila mana isteri yang nak tolong suaminya. Pertama sekali dia melihat kepada seorang isteri ni, dia melihat kepada, dia boleh mengenal suami dia bagaimana. Sememangnya bila dia melihat keperluan suami dia, dan ada orang yang dia rasa lebih membahagiakan poligami itu. Sebab apa? Sebab dia juga kadang-kadang nak masa-masa dia yang dia nak bersendirian. Kalau sentiasa suaminya, dia terpaksa berkhidmat kepada suaminya setiap hari. Jadi bila mana berpoligami itu, dia ada waktu-waktu yang bila giliran kepada yang seorang lagi, pada waktu itu dia dapat menumpukan, memfokuskan kepada sesuatu ibadat khusus. Contohnya, jadi maknanya di situ, sebab itu kadang-kadang memang wujud mereka yang melihat poligami itu dalam konteks yang indah. Sebab kita dalam media-media kadang dia hanya memaparkan yang buruk-buruk je, kerakusan, tak adil dan sebagainya. Sedangkan kita melihat bahawa ketidakadilan itu bukan berlaku dalam poligami saja. Dalam monogami, orang menikah seorang pun banyak yang tak adil. Banyak berlaku keganasan rumah tangga, banyak berlaku tidak memberi nafkah. Maka dengan sebab itu Islam melihat kepada keadilan itu, bukan masalah berapa orangnya, keadilan yang perlu dilaksanakan. Buat apa kalau bagaimana kalau itu poligami tetapi dengan penuh keadilan, cantik. Yang seorang hak monogami tapi dengan tidak ada keadilan, diperas ugut isteri terpaksa menanggung suami, dan lebih teruk lagi kalau suami tak bekerja lagi, orang kata bangkai bernyawa ni, kata begitu. Jadi di situ kita lihat Islam menyelesaikan masalah sebenarnya. Baik, dalam konteks tadi, persoalan tadi bertanya tentang prosedur ni kena merujuk mahkamah lah, mahkamah syariah. Sebab kalau prosedurnya nak tolong suami, dia buat permohonan lah. Permohonan, sebab ini kita melibatkan undang-undang juga supaya nak menjaga supaya institusi kekeluargaan itu menjadi baik. Itu tujuannya. Undang-undang ni nak kontrol, nak kawal. Kan, bukan orang kata rukun nikah satu lagi kah, orang kata mahkamah. Ada orang sebut begitu kan. Bukan, dia lebih kepada nak jaga supaya sistem kekeluargaan itu dapat dibina dengan baik, supaya tidak ada orang ambil kesempatan untuk melakukan penderaan dan kemudaratan kepada pasangan, baik suami maupun isteri. Hari ini penderaan bukan sekadar pada isteri, suami pun ada juga yang didera kan. Maka dengan sebab itu dia boleh memohon, dia fokus permohonan ke mahkamah dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian mahkamah akan panggil untuk melihat kesesuaian, dan mahkamah akan beri kebenaran setelah melihat kepada keperluannya, boleh berlaku adil, boleh bagi nafkah, dan tidak mendatangkan darar syar'i. Jadi maknanya ketika itu dibenarkan. Cumanya orang lelaki-lelaki ni banyak ada penyakit 3T. 3T tu apa? Teringin tapi takut. Gitu. Bila isteri sebut begitu lagi dah heran. Pasal apa ni kan? Ada sebab apa?
Jadi itu antara prosedur dan nak lebih jelas lagi prosedur dah kena rujuk ke Mahkamah Syariah lah untuk kita kata prosedur lebih lengkap. InsyaAllah. Untuk prosedur yang lebih lanjut boleh untuk kita terus rujuk kepada bahagian Mahkamah Syariah kita dalam pendaftaran kahwin nikah ni. Jadi insyaAllah sidang betul sekalian, mudah-mudahan menjawab soalan daripada Puan Hana Wan Cik. Doktor, satu persoalan doktor. Selalunya yang menyebabkan permainan media lah berkaitan dengan isu poligami ni dengan istilah-istilah seperti merampas suami orang dan sebagainya. Adakah istilah-istilah sebegini sebenarnya yang menyebabkan orang memandang serong kepada istilah poligami yang sebenar tu doktor? Silakan doktor. Baik, terima kasih. Dia memang kadang-kadang istilah-istilah yang digunakan itu satu istilah yang tidak tepat. Sebab dia bukan milik sesiapa untuk dirampas. Sebab manusia semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pinjamkan suami kepada seseorang. Allah pinjamkan isteri kepada seseorang untuk menilai dia bagaimana tanggungjawab yang dilaksanakan untuk membawa ke syurga, untuk dia mendapat pahala. Suami sebagai suami, apa tanggungjawab yang dilaksanakan untuk dia benar-benar buat pahala, kita kata. Dengan tanggungjawab yang dilaksanakan itu, isteri juga tanggungjawab yang dilaksanakan untuk buat pahala. Itu tujuannya, untuk sama-sama yang Allah Ta'ala sebut, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, dijadikan di antara kamu ini لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, untuk kamu rasa tenang, untuk dijadikan kasih sayang, rahmat merahmati di antara satu sama lain. Maka istilah merampas ini seolah-olah ia menjadi hak milik mutlak seseorang. Ini satu perkara yang tidak benar, perkataan tersebut kan. Dia bukan soal rampas tidak rampas, tidak, tapi ia melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum syarak dengan syarat-syarat yang ketat. Itu kita kena ingat. Macam kita katalah, okey, contoh kalau saya bagi contoh makan nasi lah. Makan nasi tak semua orang mana sama, ada makan satu pinggan dah cukup, dah kenyang sangat dah. Zaman sekarang zaman diet kan, semua makan satu pinggannya. Ada orang kok mana pun 2 pinggan. Tak boleh, dia kok mana pun kita bagi satu pinggan tak boleh. Tak cukup. Dia tak cukup. Buatlah macam mana, diet tak diet, tak boleh. Maknanya ada golongan hak seumpama itu. Itu analogi yang kita nak sebut. Jadi maknanya adakah bila mana keperluan itu lebih menyebabkan dikira bersalah di atas keperluan tersebut. Kalau dia ambil cara halal, dia makan cara halal, secara yang betul, secara yang telus, yang tak bolehnya secara haram. Yang kedua pinggan tadi cara haram, itu yang tak bolehnya. Jadi itu istilah itu tidak sesuai lah, dan tidak sepatutnya diwar-warkan seumpama itu. Jadi tidak bolehlah kita menggunakan lagi terma-terma seperti merampas ataupun menjadi perampas sebagainya itu, kerana itu yang menyebabkan poligami ini dipandang serong dan juga kadang-kadang dinampakkan buruk di mata masyarakat kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Puan Hana Wan Cik. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah seorang suami perlu meminta izin untuk berpoligami atau berkahwin tanpa pengetahuan isteri, dan perlukah menghebahkan perkahwinan yang kedua, dan seterusnya jika suami berkemampuan dan adil dalam rumah tangga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook, iaitu apakah perlu minta izin. Dia sebenarnya dari sudut hukumnya tidak perlu. Kan? Tidak perlu. Sebab suami tidak tertakluk kepada izin isteri. Maknanya apa sikit kena izin isteri, apa sikit kena izin. Bukan begitu. Bahkan dalam konteks mahkamah pun sebenarnya izin itu sebagai faktor tambahan saja. Sebagai faktor tambahan. Walaupun kadang tak dapat keizinan pun, mahkamah akan menimbang dari sudut keperluan. Kadang-kadang dia tak izin tu kerana emosi semata-mata. Sebagai contoh, tidak ada alasan yang kukuh. Macam yang saya sebut juga tadi, kadang-kadang bagi izin pun mahkamah tak bagi juga. Sebab apa? Sebab dia tidak layak. Jadi faktor keizinan itu sebagai faktor tambahan saja, bukan faktor utama dalam konteks tersebut. Dia melihat kepada konteks keperluan itu yang lebih utama.
Kemudian yang disebut juga tadi tentang war-warkan. Dia perkahwinan ini sememangnya Nabi SAW menyatakan apa-apa perkahwinan, tak kira lah yang berapa pun, awlim walau bisyah. Buatlah kenuri walaupun seekor kambing. Nak ceritanya apa buat kenuri ni? Kena hebahkanlah, kena bagi tahu supaya tidak dipandang serong. Tengok-tengok dia berjalan dengan seseorang. Siapa dia? Jadi di situ mendatangkan fitnah, kan? Sekurang-kurangnya mereka dapat bukan nak kena umum serta Malaysia, bukan. Press conference. bukan begitu maksudnya. Sekurang-kurangnya diketahui itu adalah isterinya yang sah. Maka begitu sesuatu perkara yang perlu dilakukan, dan faktor keadilan memanglah satu faktor yang disebut juga tadi merupakan faktor yang paling utama. InsyaAllah. Jadi doktor nak tarik sedikit soalan ni doktor daripada jawapan tadi tu berkaitan dengan minta izin isteri ni. Apa pula macam kita tengok dalam cerita Madu 3 tu, berbohong kepada isteri untuk mendapatkan kebenaran dengan tanda tangan tu, adakah dibenarkan juga dalam konteks begitu? Baik, dia berbohong kok mana pun tak boleh lah. Sebab berbohong, menipu tanda tangan dan sebagainya. Sebab perbuatan berbohong adalah perbuatan yang meniru perangai golongan munafik, maka itu tidak dibenarkan. Sebab itu kalaulah dia nak berpoligami, biarlah gentleman lah. Barulah kita kata keharmonian rumah tangga itu dapat dibina. Berapa ramai orang poligami tetapi dia menyembunyikan isteri dia. Bila mana dimunyi-munyikan isteri dia, akhirnya keadilan tidak dapat dilaksanakan. Macam mana pembahagian giliran sedangkan itu merupakan perkara yang wajib? Takut punya pasal, menipu punya pasal, sampai tahap dia tidak mendedahkan. Akhirnya berlaku kita kata kezaliman kepada isteri. Kenapa? Kerana hak giliran diabaikan. Sebab apa? Sebab dia takut nak berterus terang. Akhirnya ia tak dapat melaksanakan keadilan. Sedangkan kita sebut tadi keadilan merupakan faktor utama yang membenarkan poligami tersebut. Tapi kalau tidak keadilan, maknanya dia datang kemudaratan. Bila datang kemudaratan, dia tidak memberi kebaikan, bahkan dia memberi kepada kerosakan dalam rumah tangga. Baru sekalian, itulah dia pencerahan dan juga peringatan. Jangan menipu untuk berkahwin. Terus terang, kerana itu adalah jalan, sebab kita nak pergi kepada ke arah keadilan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jadi semua sekalian, banyak lagi yang kita akan bualkan berkaitan dengan fiqh poligami. Kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bersama-sama di dalam Majlis Ilmu pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan fiqh poligami menerusi silibus fiqh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan pencerahan kepada seberapa ramai yang boleh berkaitan dengan topik poligami ini. InsyaAllah masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman kita membincangkan topik ini. Seperti biasa, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi untuk soalan berikutnya doktor, satu istilah yang sering digunakan pakai oleh para suami bila mana nak minta izin kepada si isteri untuk berpoligami ini adalah istilah payung emas, istana emas dan sebagainya yang emas lah, yang menarik perhatian wanita untuk mengizinkan mereka untuk berpoligami. Adakah perkara ini memang benar ada di sisi syarak ataupun Islam itu sendiri doktor? Silakan. Baik, terima kasih. Memang istilah yang masyhur iaitu payung mas. Bagi mereka membenarkan suaminya berkahwin lain, dia akan dapat payung mas dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya dalam syurga ni memang semua emasnya. Semua emas, kemudian intan, berlian, semua keindahan dalam syurga memang dah ada. Tak perlu lagi payung emas. Lagi tak panas ya. Dia tak kena mengena. Sebab itu bila mana perkara itu diwar-warkan, tidak benar. Sebenarnya istilah payung emas itu lebih kepada mungkin berseloroh ataupun mungkin nak menimbulkan keseronokan itu saja, tetapi ia tidak ada kaitan dan tidak ada hadis pun yang menyatakan sedemikian. Dan apatah lagi kalau kita sebut tentang emas perak ni, asalkan masuk syurga, semua keindahan dia akan peroleh. Bahkan kalau kita lihat
Al-Kautsar itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kan. Al-Kautsar, telaga Kautsar yang akan dapat diminum oleh orang beriman. Dia punya tebing-tebing daripada emas. Dia punya laluan dia kan, laluan air tersebut. Jadi maknanya di situ dia tidak ada kaitan. Maknanya poligami itu payung emas itu tidak ada kaitan dan tidak ada nas yang menyatakan sedemikian. Allahu Akbar. Jadi sekiranya nak rasakan emas belian ni kena masuk syurga. Tapi apalah gunanya sekiranya membenarkan poligami namun akhirnya tidak ke syurga, tidak juga merasakan payung emas tersebut, Dr. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Intazurina, ataupun kita ada satu lagi soalan tambahan, Dr. berkaitan dengan bagaimana bagi seorang wanita itulah bila mana dia mendapat perkhabaran bahawa suaminya ni dah berkahwin ataupun bernikah lain. Bagaimana si isteri ini ataupun si wanita ini nak menghadapi dengan perasaan patah hati, depresi dan sebagainya ini, dan seterusnya bagaimana nak wujudkan rasa redha pada diri sang isteri ataupun si isteri ini terhadap perkahwinan si suaminya yang baharu ni. Silakan Doktor. Baik, terima kasih. Memangnya kadang-kadang wanita dia sangat sensitif tentang poligami ini. Apatah lagi bila mendapat tahu suaminya berpoligami. Dalam keadaan itu dia rasa patah hati, dia rasa kecewa, dia rasa sedih. Sampai ada tahap mendatangkan kemurungan, mendatangkan stres yang melampau. Dan dia sudah tidak lagi melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Sebenarnya sedih itu benda biasa. Cemburu itu benda biasa. Tetapi jangan sampai tahap yang luar biasa. Sebab itu kadang-kadang kita boleh mengatasi masalah ini apabila kita mengetahui hakikat kehidupan kita. Suami itu adakah hak mutlak dia? Isteri itu adakah hak mutlak dia? Tidak. Allah pinjamkan sebentar. Yang kedua, adakah kita meletakkan kasih sayang seorang isteri ini letak kasih sayang 100% pada suami dia? Ataupun 100% itu pada Allah dan Rasul. Dia kena reserve juga. Sebab apa? Sebab suami itu sebagai manusia, isteri sebagai manusia. Ada waktu Allah pinjamkan, ada waktu yang Allah ambil balik. Apa segala-gala boleh berlaku. Kalau dia terlalu bergantung 100% kepada pasangan dia, kalau apa-apa berlaku pada pasangan dia, memang dia akan jadi kemurungan yang melampau. Ada pun bukan setakat cerita poligami, bila mana dia terlalu bergantung sangat, suami dia meninggal contoh, dia rasa lost. Dia rasa tidak ada lagi kehidupan dunia ni. Sedangkan kalau dia meletakkan sebenarnya kecintaannya hakiki ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa juga ujian yang berlaku, baik apa yang berlaku pada pasangan yang bagaimana sekalipun, dia tetap redha, dia tetap sabar, dia tetap terima, dia tetap ada tempat untuk dia bermunajat, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada ketenangan dia akan peroleh. Saya bagi contoh, ada seorang penyair nama dia Khansa. Khansa ni dia seorang penyair wanita yang hidup pada zaman jahiliyah dan hidup pada zaman Islam. Dia penyair Al-Mukhadramin dipanggil. Pada zaman jahiliyah dia pernah kehilangan saudara kandung. Oleh kerana waktu tu dia tak beriman pada Allah Taala. Dia jahiliyah, dia tak beriman. Dia punya menangis, dia tak boleh terima sebab dia sayang sangat. Dia sayang sangat. Dia menangis sampai buta mata dia. Bukan sekadar itu, dia mengalunkan puisi-puisi dia ni penyair. Sampai orang dengar pun menangis. Dia punya sedih tu luar biasa. Sebab bagi dia hidup ni hanyalah semata-mata kerana kasih sayang duniawi saja. Satu ketika bila dia masuk Islam, alhamdulillah, dia masuk Islam, dia ada 4 orang anak laki-laki. Dan 4 orang anak laki-laki dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat-empatnya syahid. Bila mana seorang sahabat nak bagi tahu, dia rasa nak bagi tahu macam mana ni. Dulu seorang je saudara kandung dah jadi teruk menangis kan. Ni 4 orang anak laki-laki dia ni. Yang sudah tentu dia lebih sayang lagi kan daripada saudara kandungnya. Akhirnya gagahkan juga bagi tahu. Bila bagi tahu, dia tenang. Bahkan dia kata alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah mengurniakan syurga buat anak-anakku. Maknanya berbeza sikap yang tak beriman sebelum ini dengan sikap yang beriman. Sebab dia yakin ketentuan Allah itu yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Satu benda yang kita rasa benda tak baik, rupanya baik untuk kita. Kita tak tahu.
Jadi maknanya begitu. Kalau sesiapa pun yang diuji, pasangan yang diuji, isteri yang diuji, kena ingat bahawa kadang-kadang kita rasa benda tu tak baik, tetapi ia adalah baik untuk kita dalam konteks kita boleh bersabar, kita tak putus asa. Setiap kesabaran kita, setiap tak putus asa, semuanya Allah Ta'ala akan bagi pahala. Jadi di situ dimensi kepahaman itu penting. Barulah dia akan rasa tenang, dia yakin ketentuan Allah Ta'ala itu mungkin nak menguji diri dia, kan ada kebaikan yang dia sendiri pun tak tahu. Yang penting dia terus bersabar, dia melakukan kebaikan dan banyak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Jadi pengajaran kita bersama lah doktor, iaitu kita perlu memperbaiki semula niat dan juga matlamat pernikahan kita. Ingat, pasangan kita hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan anytime ataupun di mana bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menarik kembali pinjamannya itu. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama dan juga menjawab soalan tersebut. Jadi saudara sekalian, doktor, kita nak raikan pemanggil kita berikutnya, iaitu jauh daripada Pulau Pinang, negeri kita, iaitu Mamu Hanifah kita. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mahu doa kat ustaz dan doa-doa kepada semua-semua ustaz dengan guru-guru semua. Apa abang Mamu? Allah bagi selamat, alhamdulillah Mamu. Alhamdulillah. Kita mintalah pada Tuhan biarlah ambil penyakit-penyakit ni Tuhan ambil balik. Silakan Mamu soalan. Soalan Mamu kejutkan diri Mamu, semua takut ke Mamu, bagi nafkah pun Mamu tak bagi, Mamu kejutkan Mamu, bini-bini Mamu semua takut kat Mamu. Bagaimana keadaan Mamu ni? Sampai 3 bini Mamu duk kejut lagu tu ya. Yang tu lah soalan Mamu. InsyaAllah. Doa-doa lah, jangan bagi lain orang jadi lagu nak Mamu lah. Mamu seorang jadi lagu tu. Jangan lain orang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mamu Hanifah daripada Penang, orang kampung kita doktor. Jadi doktor, dengan persoalan Mamu tu berkaitan dengan bagaimana seorang suami ni dia tidak bertindak adil, menzalimi pula isteri-isterinya ni. Bagaimana doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada Mamu Hanifah di atas persoalan yang dikemukakan, yang memberi contoh bahawa seorang yang tidak berlaku adil dengan tidak memberi nafkah, dia sebenarnya tanggungjawab utama suami adalah memberi nafkah kepada isteri-isterinya, isteri atau isteri-isterinya dan juga keluarganya. Maka dengan sebab itu para ulama menyatakan bahawa bukan sekadar isteri yang nusyus, suami pun menjadi nusyus. Biasanya kita sebut nusyus ni isteri je, kan? Tidak. Suami pun nusyus. Siapakah suami nusyus? Suami yang mengabaikan tanggungjawab nafkah yang merupakan tanggungjawab utama seorang suami. Dan hari ini kita dapati bukan masalah poligami saja dia abaikan nafkah. Masalah monogami pun dia abaikan nafkah juga. Dia tidak memberi nafkah, dia tak melaksanakan tanggungjawab yang utama itu. Bayangkan kalau dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia berdosa. Setiap hari dia tak buat, setiap hari dah dosa, setiap hari dosa, setiap hari dosa, makin banyak. Jadi maknanya perkara ini perlu dilihat. Sebab apa? Sebab bila mana mungkin atas dunia ni dia rasa bahkan kalau minta sikit dia guna kekerasan, kan, dan sebagainya. Maka isteri takut, redha je lah, terima, tapi tak boleh buat apa. Maka di situ dia mendapat dosa. Dan bagi isteri pula sebenarnya dia boleh mengadu untuk mendapatkan keadilan. Jangan diam saja, kan, tambah-tambah kalau dizalimi dan sebagainya. Jadi doktor, memang sudah ada apa sebenarnya saluran-saluran untuk si isteri mengadu tentang kenusyuzan seorang suami tersebut menerusi mahkamah syariah yang ada. Jadi boleh untuk terus berhubung dengan mereka, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan daripada Mamu Hanifah kita. Jadi doktor, kita sebenarnya nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3 ni. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian nak tahu dengan lebih lanjut perbincangan kita menerusi ataupun berkaitan dengan topik fiqh poligami ini, jangan lupa untuk saksikan Ekstra 30 minit di TV9 sebentar saja lagi. Channel Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kerana Allah masih lagi memberikan kita kesetiaan untuk berada di hadapan kaca televisyen pada pagi ini untuk sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan fiqh poligami. Jadi yang menariknya, sedang betul sekalian, kita mendapat tadi, kita duk belek-belek lah di ruangan komen, terdapatlah satu orang kata perkongsian yang menarik daripada sahabat Facebook kita, iaitu daripada Nyonya Muhammad Yusof. Dia berkongsi kepada kita, poligami tidak wajib, asalnya harus, satu sunat sekiranya ikut keperluan, mungkin untuk mendapat zuriat atau isteri sakit. Yang kedua, hukumnya adalah makruh kerana hanya nak seronok. Dan yang ketiganya haram kalau tidak mampu, malah boleh memudaratkan orang lain atau keluarga. Jadi satu perkongsian yang menariklah daripada sahabat penonton kita yang bermaksud penonton-penonton kita ni semua cakna dengan ilmu yang diberikan dan sempat untuk berkongsi semula isi-isi yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia doktor kita sebentar tadi berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, fiqh poligami. Jadi sekiranya sidang betul sekalian ada dengar ilmu-ilmu, bolehlah untuk ditaipkan di ruangan komen di bawah tu. Bolehlah kita berkongsi dengan ilmu kepada seberapa ramai yang boleh. Seperti biasa, ada sebarang soalan ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom, ayuh doktor, kita nak raikan soalan berikutnya pada sahabat Facebook kita daripada saudari Intan Zulina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah wujud sebarang perbezaan hak dari segi penggiliran atau harta pusaka dan sebagainya di antara isteri-isteri yang dimadukan? Terima kasih atas pencerahan sama-sama. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Dalam konteks penggiliran, memang itu antara perkara penting dalam poligami untuk memberi hak giliran yang adil di antara madu-madunya, di antara isteri-isterinya. Maka pada ketika itu dia tidak boleh melakukan, kita kata, penganiayaan berat sebelah sebagai contohnya. Kalau dia memberi giliran kepada A, maka dia juga kena beri giliran kepada B. Kalau dia tak bagi siapa-siapa lah, dia seorang kan, tak apa juga kan. Tapi bila dia bagi giliran pada A, maka dia kena bagi giliran pada B, itu sebagai contohnya. Maka itulah satu keadilan yang dituntut selain daripada keadilan dari sudut nafkah, tempat tinggal, makan, pakaian dan sebagainya. Keadilan dari sudut penggiliran itu merupakan perkara yang penting. Kecuali kalaulah ada di antara isteri itu yang melepaskan giliran dia. Sebagai contohnya Nabi SAW, iaitu ketika mana Nabi berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Nabi juga berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saudah ni dah tua. Lalu dia melepaskan giliran dia untuk diberikan kepada Aisyah. Maka ketika itu, oleh kerana dia dah hak, tapi tak apalah, sebab dia melihat kepada Aisyah mungkin lebih memerlukan, maka dia beli bagi kepada Aisyah. Maka asalkan dia menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, maka pada ketika itu dibenarkan. Namun begitu Nabi SAW tetap memberikan hak giliran mengikut keadilan yang dituntut. Jadi di situ menunjukkan bahawa giliran ini tak kiralah isteri berapa sekalipun, maka masing-masing ada hak, tidak boleh melakukan penganiayaan kepada isteri, kecuali yang tadilah diizinkan tadi. Baik, seterusnya tentang harta pusaka, begitu juga. Sebab itu kita kata bahawa poligami ini menjamin keadilan, terutamanya wanita. Wanita duk marah kadang-kadang, sebenarnya tak, dia memberi keadilan kepada wanita sehingga kan dalam bab pusaka sekalipun, maka mereka berhak untuk mendapat, kerana itu suami dia. Contohnya kalau suami dia meninggal, walaikumsalam lah kan. Kan? Jadi maknanya dia berhak mendapat harta pusaka. Kalau berapa orang isteri, semua isteri itu berhak mendapat. Jadi maknanya itulah keadilan yang diberikan. Berbeza dengan kalau tidak berkahwin, maka umpan simpanan kita sebut kan, dahlah dosa, haram, kemudian tambah lagi penganiayaan dari sudut harta dan sebagainya, semua akan berlaku. Allahu Akbar. Jadi itu jugalah hikmahnya pernikahan atau poligami ini tidak boleh dirahsiakan tu. Sebab ianya berkait rapat dengan isu penggiliran, isu dan juga isu-isu berkaitan dengan harta pusaka sebagainya. Sekiranya ianya disembunyikan, maka ia akan menimbulkan masalah di kemudian harinya. Mudah-mudahan menjawab soalan daripada Intan Zulina. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apa pendapat Ustaz
seorang lelaki yang beristeri lebih, 3 mempunyai anak yang ramai, meminta bantuan dari zakat untuk menampung perbelanjaan hidup mereka. Kerana antara syarat poligami ialah berkemampuan dari segi zahir. Adakah ini dibolehkan? Terima kasih. Itu soalan menarik, Doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Mungkin ada kes kot ni rasanya. Seorang isteri, seorang suami yang isteri 3, anak ramai, tiba-tiba minta bantuan zakat. Dia susah. Dia semasa dia poligami, kita lihat sama ada masa dia berpoligami itu dia mampu ataupun tidak. Mungkin juga kes ni masa berpoligami itu dia mampu. Dia seorang businessman yang berjaya sebagai contohnya kan, mampu semua. Tetapi ialah dengan PKP-nya, dengan COVID-nya, tiba-tiba satu ujian yang datang secara tiba-tiba. Daripada kaya jatuh miskin. Papa ke dana kita kata. Maka pada ketika itu terpaksa minta bantuan. Kan? Maka ini kita kata ujian di dalam kehidupan. Namun begitu kalau dari awal lagi tak mampu maka tak bolehlah. Sebab itu dalam konteks yang paling penting fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah itu sangat-sangat penting dijadikan sebagai satu ukuran di dalam berpoligami itu. Sekiranya kamu takut tak berlaku adil, tak berlaku adil, tak adil sudah apa? Tak mampu. Tak mampu, tak dapat menanggung kita kata keluarga. Macam mana nak tanggung sedangkan diri sendiri pun tak tertanggung, ada yang begitu. Jadi dia pada ketika itu dia tidak dibenarkan, bahkan dia akan memberi kemudaratan sebagaimana kita sebut tadi, hukumnya boleh berpindah kepada haram kalaulah ianya dengan sengaja melakukan dalam keadaan dia tahu dia tak boleh berlaku adil, dia tahu dia tak boleh bagi nafkah dan sebagainya. Namun begitu kita mengandaikan masa dia kahwin okey semua kan, tapi oleh kerana keadaan semasa yang menyebabkan sedemikian, kita doa mudah-mudahan segala masalah itu, ujian itu hanya bersifat sementara, insya-Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan dikeluarkan daripada sebarang kesulitan, insya-Allah. Jadi Doktor, kita beralih dengan persoalan atau persoalan berikutnya daripada teratai Uda. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah hukum suami mengamalkan doa penunduk supaya kehidupannya bersama isteri-isteri sentiasa harmoni dan bahagia? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Yang penting bukan bomoh tu. Silakan tu. Baik, bila kita sebut doa penunduk ni, dia ada 2 isu dekat sini. Yang pertamanya, adakah doa itu merupakan yang diambil daripada ayat Quran? Doa minta, ya Allah, ataupun doa daripada hadis, ataupun doa yang baik, ya Allah bagilah keharmonian, ya bagilah mereka taat kepada aku. Kalau doa-doa itu tidak ada apa-apa masalah, sebab kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang kita takut bila mana dia jumpa bomoh. Dia jumpa bomoh ambil ilmu penunduk. Ilmu penunduk ni maknanya dia kata apa semua ikut. Kan? Jadi kalau perempuannya ni bagi nasi tangan segala penunduk kan. Laki-laki pun ada juga. Maka kalaulah ia melibatkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatan itu adalah haram, bahkan ia akan menyebabkan kerosakan, kemusnahan dalam rumah tangga tersebut. Jadi itu poligami yang akan menghancurkan. Tetapi kalau penunduk itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, bukan nak penunduk apa, nak bagi saling berkasih sayang dan sebagainya antara satu sama lain, maka bila mana kita mohon pada Allah itu memang dibenarkan. Bahkan sememangnya kita perlu mohon kepada Allah agar Allah sentiasa memberikan kebaikan, rahmat dan juga keharmonian dalam rumah tangga yang dibina. InsyaAllah. Jadi tidak ada masalah untuk beramal dengan doa penunduk. Jangan mengamalkan ilmu penunduk. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jadi kita nak raikan soalan berikutnya daripada pemanggil setia kita juga, Kak Yat. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Da'i. Apa abang Kak Yat pagi ni? Dapat tembus di talian pagi ni. Alhamdulillah. Tahniah. Apa abang Kak Yat? Alhamdulillah. Da'i cakap apa, Kak Yat dah tak perasan terlalu excited dapat panggil. Dapat tembus di talian. Silakan Kak Yat. Soalan untuk pagi ni. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Tadi Da'i ada sebut tentang patah hati, tentang kecewa, dan Ustaz pun sebut tentang cemburu. Soalan Kak Yat, Ustaz, adakah seorang isteri dibolehkan untuk merasa tawar hati, Ustaz?
Tawar hati bila dia dah dapat tahu suami dia buat perangai macam tu atau kahwin lain, Ustaz. Dan lagi satu soalan kedua, Ustaz. Adakah ini kita boleh anggap juga sebagai ujian dalam rumah tangga, Ustaz? Itu saja soalan Kak Ayat, Ustaz. Tapi Alhamdulillah Kak Ayat doakan semua isteri-isteri di luar sana yang mengalami situasi tersebut supaya bersabar dengan ujian Allah. Itu saja soalan Kak Ayat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ayat di atas dua soalan pagi ini. Yang pertama tu berkaitan dengan isteri ni dah tawar hati suami lah. Bagaimana, Doktor? Terima kasih kepada Kak Ayat di atas persoalan dikemukakan yang melibatkan realiti dalam masyarakat kita. Isteri patah hati, rasa tawar hati. Itu satu perkara biasa sebenarnya peringkat awal. Bila mana dia mendapat satu ujian, sudah tentu dia bersedih. Seumpama seseorang yang kehilangan anak, kematian suami, kematian ibu bapa ataupun apa juga yang berlaku, sudah tentu dia akan rasa sedih. Maka begitu juga dalam poligami ini, dia akan tawar hati. Itu satu perkara yang normal sebenarnya. Namun begitu, dia tak ada masalah. Perasaan itu dia tak dapat kontrol. Tetapi dia kena pastikan bahawa bukan menyebabkan sampai dia tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Sampai terus boikot dan sebagainya, jadi kurang hajar, jadi meninggikan suara, jadi nusyus. Itu tak betul lah. Di sebalik ujian itu untuk kebaikan, tiba-tiba jadi kemudaratan. Sebenarnya macam Kak Ayat sebut juga tadi, adakah ini ujian? Ya, ujian. Dan kemungkinan ujian ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang bila tak diuji, dia jauh daripada Allah. Bila mana diuji macam ni, waktu tu barulah dia banyak orang kata di sejadah. Banyak dia sujud pada Allah, banyak dia merintih, banyak dia bermunajat sebab dia rasa keseorangan, maka pada ketika itu dia merujuk banyak kepada Allah. Di sebalik kesusahan yang dialami, yang dirasai, rupa-rupanya banyak kebaikan yang dia dapat. Sebagai contohnya, ada satu ketika tu ada orang yang sebut pada saya, dia pernah diuji ujian ni macam-macam. Ada seorang ni diuji dengan sihir. Dia kata ketika dia kena uji itu, dia rasa macam lost, habis dah. Sebab apa dia diuji? Sebab apa dia kena? Lepas tu dia berubat. Diajarlah untuk qiyamul lail baca Quran. Walaupun peringkat awal dia buat itu dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tapi lama-lama, 2-3 tahun lepas tu, dia rasa nikmat dengan mendekatkan diri pada Allah. Lepas tu baru dia tahu rupanya Allah uji dia dengan khususan sihir itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau tak diuji, rasanya sampai sekarang dia kata dia takkan qiyamul lail, sampai sekarang dia takkan baca Quran. Rupa-rupanya di sebalik ujian itu ada kebaikan, ada hikmahnya. Maka dengan sebab itu kita lihat esok positif. Insya-Allah kita tidak akan putus asa. Kita akan terus bangun. Kita ada matlamat untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Sebab apa? Sebab kehidupan dunia ini sebagai satu dunia tempat ujian. Itu satu perkara yang pasti. Jadi kalau kita boleh menghadapi dengan baik, insya-Allah kita akan mendapat kejayaan dan kecemerlangan di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Jadi ujian bukan untuk ditangisi, tetapi ujian itu adalah untuk disyukuri. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semua, insyaAllah. Jadi Doktor, sidang penonton sekalian, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi sidang penonton sekalian, dan kemudian kita akan bincang lagi berkaitan dengan fiqh poligami. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sekalian, terima kasih kerana kekal bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini. Sama-sama kita berkongsi soal jawab kita berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu fiqh poligami. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Jadi Doktor, kita sebenarnya nak raikan satu soalan ni, di mana dalam satu soalan ini kita boleh rangkumkan ketiga soalan kecil. Jadi soalan ini adalah daripada Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana peranan dan tanggungjawab bagi isteri kedua adakala dipandang sinis oleh masyarakat dan untuk menjadikan harmoni sesebuah kekeluargaan? Mohon penjawab Ustaz. Terima kasih. #biar tahu yang keliru. Dan soalan yang keduanya, bagaimana pula situasinya, hukumnya apabila si isteri kedua minta si suami ni ceraikan isteri pertama sebab dia tak nak bermadu dengan isteri pertama, dan satu lagi situasi, isteri pertama minta suami ceraikan dia sebab dia tidak mahu merasakan dimadukan. Bagaimana Doktor? Silakan.
Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan pertama daripada sahabat kita di Facebook. Iaitu bagaimana peranan isteri yang kedua apabila dipandang sinis oleh masyarakat. Dia sebenarnya kalau kita lihat, apabila seseorang itu dia berkahwin, dia telah melakukan perkara yang baik. Kadang-kadang masyarakat kita, kalau kita lihat bagaimana arah masyarakat ini, adakah ada orang dia melihat, oh kalau kamu berpeleseran itu tak apa lagi daripada berkahwin, kan? Kamu berkapal tanpa ikatan itu okey lagi. Ini satu pahaman yang rosak, kan? Maka bila mana perkahwinan itu ia adalah perkara yang suci, yang murni, maka apa salahnya? Dia tidak ada salah apa. Cuma kadang-kadang pandangan masyarakat itu macam kita sebut pada awal tadi, kononnya perampas lah, sedangkan di sini tidak ada istilah itu pun. Maka dengan sebab itu ini adalah ujian. Bila mana nak menempuh, apatah lagi seorang isteri yang kedua ni, dia tahu bila dia nak masuk dalam satu keluarga baru, sudah tentulah dia tahu ujian-ujian yang akan dihadapi. Sudah tentu akan dipandang sinis dan sebagainya. Maka itu juga satu, kita kata satu perkara yang dia boleh menjadikan itu sebagai satu pahala untuknya. Dia bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu dia tak putus asa dalam kehidupan. InsyaAllah dia akan mendapat kebaikan, insyaAllah. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, dari sudut bila mana seorang itu nak berkahwin lain, kahwin dengan seorang isteri yang kedua, si kedua belum isteri lagi, bakal isteri je, bakal lah. Bakal minta diceraikan pada isteri yang pertama. Nasihat saya, kalau macam tu baik tak kahwin. Sebab apa? Sebab dah nampak daripada awal lagi bahawa ini bukan wanita yang baik. Sebab itu bila mana dia nak berkahwin, dia cuba nak meruntuhkan rumah tangga yang dibina. Dia menggunakan dia punya kita kata skill-skill, kemahiran-kemahiran yang dia ada untuk meruntuhkan rumah tangga sebelum itu yang mungkin dah ada anak dan sebagainya. Maka ini satu sikap yang tidak baik. Jadi kita balik kepada konsep perkahwinan itu, nak memilih untuk berkahwin itu kena fadfar bizatiddin taribat siyadak. Nabi SAW sudah menyatakan supaya memilih yang beragama itu yang paling utama. Sebab apa? Sebab yang beragama itu dia tahu hukum halal haram. Kalau tindakan dia daripada awal lagi untuk meminta supaya diceraikan, maknanya itu satu tindakan yang tak betul, tindakan yang haram. Kalau peringkat awal itu boleh berlaku seumpama itu, lepas kahwin itu adakah dia boleh yakin bahawa tidak ada lagi benda-benda haram lain yang akan dibuat. Sebab itu, kalaulah pandangan saya, kalau macam tu, baik, seorang laki-laki itu dia mestilah bertindak bijak, dia mestilah rasional, dan dia janganlah mengikut hawa nafsu semata-mata. Sebab perkahwinan ni dia bukan hawa nafsu semata-mata. Perkahwinan ni dia lebih kepada untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah perkahwinan yang berasaskan kepada perceraian ini tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tujuannya? Baik, itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, seorang isteri minta diceraikan sebab tak mau bermadu, kerana tidak memadu. Maka ini juga sesuatu yang kita lihat perkara yang tidak sewajarnya berlaku juga. Kerana apa? Kerana kadang-kadang emosinya. Sedangkan suaminya layak, sebagai contohlah. Kalau suami tak layak tu, dia boleh menghalangnya, kan? Tetapi sekarang ni, kalau suaminya layak dan sebagainya, maka tak sewajarnya juga dia nak meruntuhkan rumah tangga hanya semata-mata kerana situasi dan perkara tersebut. Dia kena berfikir secara rasional, berbincang elok-elok, dan yang paling penting macam kita sebut tadi bahawa mencari keredaan Allah Ta'ala itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Manusia-manusia yang Allah pinjamkan kepada kita, biar siapa pun mereka, itu sebagai satu ujian juga untuk kita. Sama ada dapat membawa kita ke arah syurga Allah ataupun tidak. Maka dengan sebab itu, kita hadapilah ujian itu dengan tabah, dengan sabar, dan yang penting jangan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik suami dia berkahwin daripada suami dia berzina, kan? Jadi maknanya, sebab kadang-kadang ada wanita dia sanggup suami dia berzina,
tak kisah, jangan kahwin je. Dia tak boleh begitu. Sedangkan tidak sepatutnya berlaku seumpama itu. Sebab perkahwinan itu satu perkara yang mulia selagi mana ia diasaskan di atas kita kata keadilan yang dituntut dalam hukum syarak itu dapat dilaksanakan dengan baik. Allahu Akbar. Jadi itulah dia. Jangan kita hanya sebabkan untuk keinginan nafsu semata-mata kita mampu untuk bertindak dengan satu benda yang di luar kawalan kita, insya-Allah. Jadi doktor, satu persoalan lagi doktor. Berkaitan dengan seorang isteri nak membenarkan si suami untuk berpoligami namun meletakkan syarat-syarat tertentu terlebih dahulu. Sebagai contoh, kalau abang nak berkahwin lain, tiap-tiap bulan pastikan 2,000 dalam akaun saya dan sebagainya. Adakah itu dibenarkan daripada sisi syarak? Doktor, silakan. Baik, sekiranya isteri meminta syarat-syarat tertentu yang dipersetujui oleh suami, maka tidak ada apa-apa masalah. Sebab macam kita sebut tadi bahawa Allah Ta'ala menyatakan wasyawirhum fil amr, bermusyaratlah dalam satu perkara tersebut. Musyarat itu bukan sekadar urusan peperangan, tapi urusan keduniaan, urusan rumah tangga, urusan yang pelbagai lagi. Maka untuk dia menjamin secure, sebab seorang isteri dia kenal suami dia bagaimana. Kalau suami yang jenis tak pernah loket langsung, dia pun tak ada syarat macam tu. Kan? Dia tahu suami dia ni buat duit ke apa semua, tak ada masalah. Tapi dia tahu suami dia ni bukan tak ada duit, ada, tetapi kadang-kadang agak sukar, agak kedekut kan. Jadi maknanya di situ dia meletakkan syarat supaya dia dapat hak dia. Tujuan dia untuk mendapatkan hak dia. Maka perkara yang tidak bercanggah dengan hukum syarak itu tidak ada masalah. Kecuali dia meletakkan syarat tidak boleh suami dia melaksanakan giliran. Itu tak bolehlah. Itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan. Jadi maknanya tengok syarat-syarat itu. Sama ada syarat itu bertepatan dengan hukum syarak ataupun tidak. Kalau syarat itu tidak menyalahi hukum syarak, setakat nak letak 2,000 dalam bank untuk kita kata untuk secure dia, untuk dia anak-anak dan sebagainya, maka itu sesuatu yang tidak ada masalah untuk kebaikan, kan. Lagipun dia melihat kepada kemampuan suaminya itu. Suami mampu, tak ada masalah lah, kan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan ini satu, orang kata apa, bolehlah diberikan kepada si isteri yang mana suami yang nak berpoligami itu boleh untuk letakkan syarat-syarat selagi mana tidak bertentangan dengan syariat, insyaAllah. Jadi doktor, kita sudah pun berada di penghujung rancangan pada pagi ini. Mohon doktor berikan sedikit kesimpulan ringkas pada pagi ini dengan memberikan 3 poin mudah agar dapat difahami oleh para penonton kita pada pagi ini, dan bolehlah doktor tamatkan dengan doa penutup kita. Mudah-mudahan kita diberkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan doktor. Baik, yang pertama sekali sebagai kesimpulannya, poligami ini dia menyelesai kepada masalah umat manusia yang berlaku. Sebab itu ia disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, poligami dia bukan suka-suka, tetapi ia adalah berdasarkan keperluan. Bukan semua orang boleh buat, tetapi dia adalah kepada keperluan semata-mata. Dan orang perlu dia buatlah, yang tak perlu jangan buat. Jangan mencampurkan diri dalam kebinasaan. Dan yang ketiganya, keadilan itu sangat-sangat penting. Islam meletakkan keadilan merupakan perkara yang sangat penting, baik dalam poligami maupun yang tidak berpoligami. Jadi keadilan dalam rumah tangga itu akan membawa kepada kebahagiaan, insya-Allah, bukan sekadar di dunia tetapi sampai di akhirat. Itulah antara yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada pagi ini. Dan akhirnya sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberi keberkatan dalam kehidupan kita di dunia ini, terutama kehidupan berumah tangga, insya-Allah. Allah bagi kebaikan agar rumah tangga kita benar-benar harmoni, berpaksikan kepada perintah Allah Ta'ala, dan kita dapat menuju ke syurga dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sama-sama kita berdoa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka رضاك والجنة ونعوذ بك
بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan kesihatan, memanjangkan usia doktor agar terus boleh berkongsi ilmu pada kami semua insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Aiman dan juga ahli panel kita yang berbagai Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail kita yang akan membincangkan topik berkaitan dengan kisah 25 Rasul, iaitu kisah Nabi Harun AS. Jadi saya Dai Luqman memohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.